Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair wa ba'd. Faslun fi adabi talibil ilmi ma'a rifaqih. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini dapat sama-sama kita berkumpul. Pertamanya saya mohon maaf terlambat kerana ada tetamu tadi datang ke Zawiyah. Saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah, Mudir Ma'at Tahfiz Al-Imam Asy-Syafi'i, selaku penganjur kepada majlis Rauhah kita pada petang ini, majlis anjuran bersama dengan Zawiyah Nasiriyah dan Ma'at Tahfiz Al-Imam Asy-Syafi'i Matis wa Ulu Klang, juga kepada para santri, para pelajar, ibu ayah, teman-teman dan juga seluruh yang mengikuti majlis kita pada petang ini. Kita sambung kembali bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Al-Qutub Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada fasal yang seterusnya, fi adabi talibil ilmi ma'a rifaqih, pada adab penuntut ilmu bersama dengan para temannya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa yanbaghi aydan an yata'addaba ma'a rufqatihi aw rifqatihi wa hadiri majlis asy-syaikh. Hendaklah para murid penuntut ilmu beradab dengan para temannya. Ini rufqatih atau rifqatih boleh dibaca dengan kedua-duanya, iaitu teman dalam pengajiannya. Wa hadiri majlis syekh. Ini hadiri majlis syekh, asalnya hadirin, tapi dihazafkan nun kerana idafah. Nah, wa hadiri majlis syekh, yakni yang menghadiri majlis guru tersebut. Faham? Jadi perlu untuk seorang murid tersebut memuliakan dan menghormati para temannya dalam majlis dan orang yang hadir sebagai pendengar di dalam majlis gurunya. Fa inna dzalika ta'addubun ma'a syekh wa siyanatun li majlisih. Karena itu sesungguhnya adalah beradab dengan gurunya sendiri. Karena tilmi suratul syekh, karena murid adalah gambaran guru. Karena seorang dilihat bagaimana adabnya dengan gurunya, bagaimana adab murid tersebut bersama dengan orang yang hadir ke majlis gurunya. Wasiyanatun li majlisih, dan juga menjaga majlis guru tersebut. Wa yaq'uda baina yaday syekh qi'datal muta'allimin, dan hendaklah seorang guru tersebut, seorang murid tersebut duduk di depan gurunya sebagai duduk seorang yang belajar. Qi'datal muta'allimin. Qi'dah bagi ismul hay'ah, nah, yakni cara bagaimana duduk, iaitu cara duduk seorang murid. Bukan cara duduk sebagai seorang yang teman kepada gurunya atau cara duduk mutakabbir. Nah, orang yang takabbur. Duduk dengan cara yang terhormat, duduk dengan cara yang tawaduk. La qi'datal mu'allimin. Bukan dengan cara duduk seorang yang mengajar, seorang guru. Wala yarfa'a sautahu raf'an balighan min ghairi hajatin, dan tidaklah seorang murid tersebut mengangkat suaranya lebih daripada yang diperlukan. Maksudnya jangan mengangkat suaranya dalam bertanya soalan kepada guru contohnya. Kalau suara tadi sudah mencapai kepada pendengaran guru tersebut, sudah memadai. Wala yadhak, wala yadhaka, tidak gelak, dan wala yadhaka, tidak banyak gelak di dalam majlis gurunya.
Wala yuksiral kalama min ghairi hajatin. Tidak membanyakkan ucapan di dalam majlis gurunya tanpa hajat. Faham? Wala ya'batha biyadihi wala ghairiha. Dan tidak bermain-main dengan tangannya. Duduk main pen, pegang tasbih. Orang tengah duduk mengajak, dia wirid. Hafiz? Kan? Tengah mengajak, wirid kat belakang. Habis tu tengah mengajak ni buat benda apa waktu tu? Tengah sedang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Lepas tu ada Habib Salim pernah dalam satu majlis. Habib Salim, Hafiz? Habib Salim dalam majlis tengah duduk mengajak, ada seorang anak murid main tasbih. Bukan main tasbih, sedang berzikir lah, bukan tasbih. Lepas tu Habib Salim tanya dekat dia, kamu buat apa? Dia tengah berzikir. Habis tu kami tengah buat apa? Kami tengah buat maksiat. Kami tengah duduk mengajak ni, kami tengah buat maksiat. Yang sampai kamu memerlukan untuk zikir pada waktu tersebut, meninggalkan majlis kami, mengasingkan daripada majlis kami. Adakah ada perbezaan kerana kami buat maksiat, kamu ahli zikir? Macam tu maksud dia. Sebab tu hati-hati. Waktu majlis, ikuti majlis. Dan semuanya zikrullah. InsyaAllah niatkan tu zikrullah. Wala yuksiral kalama min ghairi hajatin wala ya'batha biyadihi wala ghairiha. Jangan main dengan tangan dia. Jangan duk, orang panggil apa, melakukan perbuatan yang boleh mengganggu konsentrasi dalam pengajian. Cucuk kawan dalam pengajian. Duk geletek-geletek. Budak-budak panggil budak-budak. Syarimi. Wala yaltafita yaminan wala shimalan min ghairi hajatin. Dan jangan berpaling kiri dan kanan. Kanan dan kiri. Didahulukan kanan kerana mulia. Yaminan disebut dulu kerana mulia lah, yamin. Maka tidak memandang kanan dan kiri tanpa hajat. Tak ada hajat, tak perlu pandang. Orang lalu pandang. Orang nak masuk dalam bilik, tengok. Orang parking motor pun tengok. Buat apa? Dalam majlis orang tu parking motor pun nak pergi tengok. Kereta lalu, tengok kereta, plate, berapa plate. Sampai habis kereta tu lalu. Semua benda nak tengok. Tak, bagi perhatian, bagi penumpuan. Tak perlu nak membanyakkan pandangan kita dan juga iltifat. Kerana ni mengganggu majlis. Sebab kalau kita tengok di sini, kebanyakannya adalah mengganggu majlis dan mengganggu konsentrasi guru tersebut. Dan ini boleh menyebabkan hilangnya barakah. Kalau guru tu marah contohnya, dan dia berasa hati pada waktu tersebut, maka ketika itu akan menyebabkan barakah terangkat daripada murid tersebut. Bal yakunu mutawajjihan lisyaikh. Tengok. Bahkan hendaklah dia menghadap kepada gurunya, melihat kepada gurunya, wa musghiyan ila kalamih, dan memberikan sepenuh pendengarannya kepada apa yang diucapkan oleh gurunya, tanpa melihat dan juga menghabiskan masanya kepada perkara yang tidak sepatutnya dia lakukan. Jadi kalau dilihat ni, adab yang Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebut ringkas tetapi padat. Khulasah kepada adab murid dengan gurunya dan adab murid bersama dengan para teman yang berada di dalam majlis adalah memberikan perhatian dengan apa yang disebutkan oleh guru dan tidak mengganggu majlis tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan hilangnya konsentrasi guru dan juga para teman dalam pengajian. Sebab kesemua benda ni akan menghilangkan konsentrasi guru, akan menghilangkan konsentrasi teman-temannya. Ini termasuk adab ma'a rifaqih. Adab bersama dengan para temannya. Tamam? Yang tu kena ambil perhatian. Tamam. Faslun. Fi ikhtiyari afdali awqati syekh wa fi sabri ala al-ilm. Fasal pada memilih sebaik-baik waktu guru. Afdali awqati syekh wa fi sabri 'ala al-'ilm, dan juga cerita berkenaan dengan adab ataupun sabar ketika mana menuntut ilmu. Wa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bihi, antara perkara yang perlu diberi perhatian untuk kita mengambil sepenuhnya perhatian terhadap perkara tersebut, alla yaqra'a 'ala syaikhi fi hali syughli qalbi syaikh. Jangan membaca ataupun mengulang hafalan kita dan seumpamanya menghadiri untuk mendengarkan ilmu daripada guru kita ketika halil syughli qalbi syekh. Tamam?
atau ketika waktu guru kita hatinya dalam keadaan yang sibuk. Wa malalihi wastifazih. Istifaz maksudnya qa'ada qu'udan muntasiban ghaira mutmain. Maksudnya guru kita duduk dalam keadaan tak tenang. Nah, kalau tengok guru kita duduk tak tenang. Wa malal maksudnya bosan. Guru kita dalam keadaan bosan, maka jangan diganggunya pada ketika tersebut. Sebab guru kita manusia tu, ingat dulu, dia orang. Dia bukan malaikat Allah Ta'ala. Dan dia bukan siapa saja. Dia orang. Bila dia orang ni, maka dia ada sifat manusia. Dia ada waktu dia lapar, dia ada waktu dia kenyang, dia ada waktu dia mengantuk, ada waktu dia keadaan gembira, ada waktu dia bosan. Nah, jadi murid perlu mengambil perhatian dengan perkara tersebut. Lepas tu saya sebut wa mimma yata'akkadu li'tina'u bih. Jadi murid yang benar, murid yang mengambil perhatian tentang perkara tersebut. Guru tak perlu cakap. Ada tarbiyah dipanggil tarbiyah bin nazrah, dipanggil at-tarbiyatu bin nazrah. Tarbiyah bin nazrah maksudnya apa dia? Guru tadi hanya memberi isyarat mata sahaja. Tengok saja murid, tak perlu bagi isyarat kadang. Hanya dengan pandangan guru tadi kepada murid tersebut, dia telah memahami bahawa gurunya sedang marah daripada ketika tersebut. Memahami bahawa gurunya sedang menegurnya pada ketika itu, tanpa perlu diucapkan dengan ucapan. Faham? Apa antara caranya, waktunya? Ghammihi wa farahih. Ketika guru sedang bersedih, gembira. Sedih, gham, bimbang. Wa farahih, guru sedang gembira. Tu kena tengok tu semua. Wa ju'ihi wa atashih, guru sedang lapar, sedang dahaga. Wa nu'asihi wa qalaqih, dan sedang mengantuk, dan juga khalaq maksudnya sedang bimbang. Wa nahwi dhalika mimma yashuqqu alaihi, ataupun sebagainya yang menyusahkan guru, au yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nashat, yang menghalang untuk guru tersebut menghadirkan hatinya dan bersedia dengan persediaan yang lengkap. Wa an yaghtanima awqata nashati asy-syaikh, dan hendaklah dia mengambil sepenuh peluang ketika guru tersebut dalam keadaan bersedia, dia memberikan sepenuh perhatian ketika itu. Ni guru tengah semangat, murid pula tidur. Guru tengah semangat, murid pula malal, bosan dalam pengajian. Tak boleh ada bosan dalam pengajian. Muka ni kena sentiasa dalam keadaan yang ceria dan nak dapatkan ilmu. Kita kena ada perasaan tu selalu. Jadi kalau baca dalam macam mana nasyab ataupun penuntut ilmu dulu, sifat mereka yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Ni kalau buka dalam kitab Tarikh Syekh Jalaluddin yang diterbitkan oleh Akademi Jawi. Tak terbit lagi ni. Hantar kepada saya untuk saya tulis mukaddimahnya. Apa kata Syekh di sini, tengok. Dia kata, saya bukan disebut saya, dia kata Abdullah tu dia lah. Kemudian masa di Cawak, dia kata Cakwa di kampung, di petani. Dia kata memula ia menghafazkan alfiyah hingga memfardu ia tiap-tiap sehari semalam, wajib ingat 5 bait. Dia fardukan pada diri dia, dia wajib pada diri dia untuk hafal alfiyah Ibnu Malik sehari 5 bait sehingga khatam. Maka adalah Abdullah itu payah pada ingatnya. Dia tak tahu, dia taklah takabur kata dia ingatan kuat. Abdullah tu siapa dia ni? Syekh Jalaluddin ni lah. Kata dia payah ingatnya hingga memegang tasbih ia pada menghafazkan alfiyah itu. Dia pegang tasbih, hafal alfiyah. Itu supaya diulangkan tiap-tiap bait 1000 kali ulang. Barulah ingat dan barulah berubah kepada 5 bait yang lain pula. Maksudnya 5 bait diulang 1000 kali. 5 bait diulang 1000 kali. Baru pindah kepada bait yang seterusnya. Sebab dia kata dia payah ingat. Dan demikianlah sehingga habis. Dan tiap-tiap yang lepas yang sudah ingat, itu melazim ia membacanya tiap-tiap seminggu sekali. Mana-mana dia ingat, dia akan baca. Lazimkan diri dia. Seminggu sekali mesti ulang balik. Kita bawa Imriti. Ada ulang balik dah Imriti. Seminggu sekali. Ulang balik, ingat balik. Dia punya 200 bait lebih tu. Tak kena dia hafal dah. Selesai dah hafal. Tak kena macam tu. Cuba tengok Syekh. Tiap-tiap selepas sudah ingat, ia melazim ia membacanya tiap-tiap seminggu sekali daripada awal sampai pada tempat yang belum hafaz lagi. Demikianlah sehingga ingat sebuah matan itu dengan lancarnya 1 jam sahaja khatam membacanya dengan tiada melihat surat. Tu tak tengok kitab dah. 1 jam ulang 1000 bait. Ulang. Disebabkan kerana rutin yang dia lakukan. Cuba tengok sini dia kata apa lagi. Dan adalah ia pada tahun itu bercinta sangat hendak mengaji ke Mekah. Dia nak pergi ke Mekah nak mengaji. Kerana sangat cenderung hatinya kepada ilmu. Dari sebab tiada puas hatinya mengaji di Cakwa,
pada masa itu orang yang mengerti pun sudah tiada lagi saing hendak tempat ingin tempat bertanya, dia kata. Kawan-kawan tak ada dah di pondok yang dia nak boleh bincang muzakarah, banyak pakat pergi ke Mekah dah. Cerdik pergi Mekah semua, sambung pengajian lah. Jadi bahkan banyak pergi ke Mekah, mana yang pandai-pandainya, yang pandai-pandai ni pergi Mekah habis. Maka kata dia apa dia, dan berbetulanlah pula khabarnya Mekah pada masa itu sangat susah makanan dan sebagainya. Susah nak makan di Mekah sebab berlaku kebuluran pada tahun ni. Jadi kita tahu tahun 1339 Hijriah berlaku kebuluran di Mekah pada tahun tersebut. Apa kata dia? Kemudian maka tak kala didengarnya hal yang demikian, maka mencubalah ia mengajarkan sedikit makan. Sengaja makan sikit untuk dia nak bersiap pergi Mekah. Ni tengok murid dulu. Ya, dia kata makan 1 pot beras 4 hari makan. Tu dia. Bukan 4 pot. Jadi Ustaz silap sebut tadi, cerita tadi. 1 pot 4 hari makan. 1 pot beras bahagi untuk 4 hari makan. Tu dia. Dan tiap-tiap paginya makan syahi sahaja. Pagi minum syai. Minum teh. Dan lama yang demikian itu 7 hari sahaja. Tak lama kemudian lepas tu 7 hari pula. 7 hari pula baru minum syai. Kemudian mencuba pula ia tidak makan bahkan air syahi sahaja 2 kali sehari dan air sejuk. Lepas tu dia tak makan dah. Pada berlatih lama makan 1 pot 4 hari. Kemudian buat latihan lagi. Latihan dia apa dia? Dimakannya air syai, air teh sehari 2 kali dan kemudian minum air sejuk. Nasi tak makan dah. Try makan macam tu pula. Maka tahanlah yang demikian 3 hari dan malamnya, tetapi tiada boleh menghafaz oleh sebab letih. Dia kata tak boleh nak apa pula dah. Letih sangat. Minum air. Maka setelah hasil yang demikian, maka membungkuslah ia akan tikar dan bersiap bekal-bekal kerana hendak menumpang bersaing ke Mekah dengan Muhammad bin Yusuf Kelantan itu. Jadi Muhammad bin Yusuf ni rasanya Tok Benali lah. Dia pergi dengan Tok Benali. Tamam? Maka dapatlah khabaran itu kepada bondanya. Maka tiadalah decah. Ni ada decah ni maksudnya kamu. Akan pesannya kepada Muhammad itu jangan dibawa serta nasihatkan dia. Mak dia tak bagi. Mak dia tak pergi pergi Mekah. Dia punya berlatih dah ni nak pergi Mekah. Bukan sekat berlatih mengaji hafal Alfiah ya. Hafal sekali dengan makan sekalipun dia ajaknya. Cara macam mana nak makan. Dia belajar diri dia untuk tahan. Ni orang dulu. Kita tengok akhlak mereka macam mana. Himmah mereka macam mana. Tu baru sikit kita belajar. Ni tak pergi ke Mesir lagi. Tak kira lagi dia mengaji. Buat craft tangan. Cok batik. Buat sabun. Lepas tu pandai mengait. Jahit sampai ke tulang tikam tu. Tikam tulang belut. Ada cara jahitan dengan. Jahitan nama dia tikam tulang belut. Ada. Ni jahitan tepi-tepi macam ni. Adalah kat baju Melayu lama dulu. Belajar buat tudung saji. Anyam tudung saji. Anyam sumpit-sumpit. Sumpit-sumpit dia tu macam bekah. Bekah untuk letak barang. Cik. Belajar tu semua benda. Sebelum nak pergi ke Mekah. Lepas tu pergi ke Mesir. Belajar pula cara fotografi. Ambil gambar macam mana. Semua. Syekh Jalaluddin ni misal kepada murid yang himmahnya aliyah dan orang yang tidak hanya berpada dengan satu jalan saja dalam kehidupan. Dia gabung dunia dan akhirat. Ni. InsyaAllah nanti tengok mukadimah dia nanti. Tengok macam mana. Mukadimah bagi kitab ni. Baik. Wa nahwi dhalika mimma yashuqqu alayhi aw yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nashat wa an yaghtanima awqat nashat asy-syaikh. Wa min adabihi. Di antara adab murid perlu baca kitab-kitab macam ni. Perlu. Wajib dibaca. Kenapa wajib dibaca kisah-kisah orang dulu dalam kehidupan ni? Kisah ziarah para masyayikh. Kitab-kitab yang cerita berkenaan dengan manaqib mereka. Hanya untuk mengeluarkan nasyak. Nak bagi semangat kita dalam mengaji. Kalau tidak kita rasa kita ni mengaji dah. Rupanya tak mengaji lagi kita ni. Nah, bila baca-baca, lekehnya kita dibanding dengan orang dulu punya mengaji. Lekehnya kita punya kerja buat dibandingkan kerja buat mereka dulu. Tamam. Sebab menuntut ilmu sekarang senang. Menuntut ilmu sekarang ni mudah. Tambah duduk zawiyah. Kan? Apa ni? Ilham?
Betul Mirul? Yalah, walaupun bilik kan sempit, walaupun katil macam dengan tempat buat kasam kan, tapi kalau senang banyak lah. Tak itu Helmi pula apa dia? Tiba nama Helmi Syarimi kan. Baguslah kitab penuh atas katil tu, tapi nampak macam kan sentiasa membaca lah kan. Tak tahulah betulnya macam mana, Allah Alam lah, kawan-kawan lebih tahu lah. Tapi himmah tadi perlu diselarikan dengan akhlak, dengan adab, dengan kebersihan, dengan apa ni, zahir dan batinnya semua kena sekali. Tak boleh satu sudut je. Rajin tapi busuk, tak edit tu. Oh, dia ni rajin betul tapi ya Allah busuknya. hilang dia punya seri, dia hilang tu. Nah. Oh, ini hafalannya Masya Allah, kuat ingatannya Masya Allah, syahadahnya Ya Rabbi kan? Tapi sardin kan, baju macam sardin, tak jadi, habis tak, dia kena kedua-dua sekali. Wa min adabihi an yahtamila jafwat asy-syaikh. Tengok ni. Dan di antara adab murid adalah bertahan dengan kegarangan gurunya, kekerasan gurunya. Faham? Tu adab tu. Yahtamila jafwat asy-syaikh. Syekhnya keras. Kata tak badak lah. Hantam terus Hafiz. Kan? Perang terus ya. Tak itu? Betul tak Hafiz? Oh, tak betul lah. Dan kalau kata gurunya, terhadapnya yahtamila jafwat asy-syaikh. Kekerasan guru tadi ditahan oleh murid tersebut. Ihtimal. Yahtamil. Maksudnya menahan ataupun bertahan dengan kegarangan gurunya, dengan kekerasan gurunya, wasu'a khuluqih, ataupun buruk adab gurunya. Kalau buruk akhlak guru, hatta guru tadi buruk akhlak sekalipun, tahan diri dia. Boleh juga kalau kata dilihat pada zahir, kata nampak seakan guru ni buruk adab, tak, sebenarnya ada benda lain yang nak disebut kepada muridnya tadi dengan perkara tersebut. Boleh jadi. Wa adla yasuddahu dhalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalih. Dan ini tidak menghalang dengan kerasnya guru tersebut ataupun buruknya akhlak guru tersebut, ini menghalang daripada dia mulazamah dengan gurunya dan beriktikad dengan kesempurnaan gurunya pada ilmu. Jadi taklah tengok dengan kerah guru tadi dia duk banding dengan guru lain. Saya tengok madrasah tu, guru dia Masya Allah, ahlan ya tilmizi, ahlan ya talibi, ya tullabi. Dia tahu ini baru syekh, ini baru layan anak murid dengan baik, ini baru adab dengan adab syekh. Tak itu apa ni, Izzat ya. Ni guru garang. Oh, guru garang dia tak boleh. Macam mana garang sangat ni? Ini bukan murid yang menjadi sebenarnya, sebab dia hanya melihat pada zahir saja. Macam saya sebut sebelum ni cerita Syekh Abdul Qadir Isa, alim, sufi, wali, guru kepada Syekh Yusuf Baqur rahimahullah ta'ala. Syekh Abdul Qadir Isa pengarang kita Haqaiq Anit Tasawuf. Oh, ni garang dia. Kalau dengan muridnya cukup garang. Ghalib, kebiasaan guru dengan para muridnya akan garang. Kenapa? Karena dalam proses tarbiyah untuk mengeluarkan murid menjadi surahnya beliau, nak jadi rupa parasnya beliau, zahir dan batinnya. Jadi bila anak-anak murid tengok dia layan tetamu, jadi anak murid jealous. Macam mana Tok Guru layan tetamu baik? Dengan kami ni bukan main lagi garang. Akhirnya ditanya, ada murid yang berani tanya kepada Tok Guru, kenapa Tok Guru layan tetamu Masya Allah, tabarakallah, kan? Tapi dengan murid garang. Kata dia, jadi tetamu. Kamu nak saya layan dengan baik, jadi tetamu, kata dia. Jangan jadi pelajar. Mai sebagai tetamu. Sekali-sekala mai, seminggu sekali mai, sebulan sekali mai jumpa. InsyaAllah dilayan seperti tetamu. Jadi nak jadi apa? Nak jadi tetamu ke? Nak sohbah dengan guru tersebut. Bersohbah dengan guru perlu sabar dengan segala perkara yang disebut di sini. An yahtamila jafwata syaikhi wa su'a khuluqih wa an la yasuddahu dhalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalih wa yata'awwala li af'alihi. Tengok. Yata'awwala li af'alihi wa aqwalihi allati zahiruha al-fasadu ta'wilatin sahihatan.
hendaklah dia takwil perbuatan gurunya dan perkataan gurunya yang zahirnya kelihatan fasad, nampak macam tak betul, ditakwil dengan takwil yang sahih. Faham? Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, kalam yang masya-Allah tabarakallah, kalam yang sangat indah. Kata beliau, apa kata dia? Di sini. Dalam kitab Adabil Ubudiyah, Anwarul Qudusiyah fi bayani Adabil Ubudiyah, kata beliau, ini ada perkataannya. Ini dia. Kata dia, apa dia? Wal ajabu mimman yu'awwilu kalam al-haqqi ma'a kamalih ولا يؤول كلام البشر مع نقصه وعجزه فافهم ذلك. Yani ini kalau kata orang sebut Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami menyebutkan subhanallah. Yani qala Abu Yazid subhanallah, fanadahu al-haqqu subhanahu fi sirrih, maka Allah Subhanahu wa taala menyerunya di dalam batinnya, hal fiyya naqsun tunazzihuni anhu. Allah Taala kata kepada Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, ketika Abu Yazid Bustami berzikir subhanallah, subhanallah, maka Allah Ta'ala ilhamkan beliau dalam hatinya, kata dia, adakah aku ni ada kekurangan, kata Allah, sampai kamu perlu tanzihkan aku? Ini kalam tani, kalam yang luar daripada perbincangan kita yang zahir. Faqala la ya Rabbi, kata dia, tidak wahai Tuhanku. Faqala al-haqqu nazzih nafsak, Allah Ta'ala kata, sucikan dirimu tu. Fashtaghala bitanzifi batinihi, maka dia menyibukkan diri dengan menyucikan batinnya, hatta la yabqa fihi syai'un mimma yakrahuhu al-haq, sehinggalah tidak ada suatu pun yang dibenci oleh Allah dalam hatinya. Faqala hina zala subhani, kemudian dia sebut subhani, 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 terus orang kata dia kafir pada waktu itu. Faham? Sedangkan perkataan tadi dikeluarkan dengan kalamnya yang batin, bukan dengan kalamnya yang zahir. Tamam? Maka kalau tidak mau ditakwil kalam tersebut dengan takwilan yang betul, tamam? Wal ajabu, kata Syekh, mimman yu'awwilu kalam al-haqqi subhanahu wa ta'ala ma'a kamalih. Dia boleh takwil kalam Allah Ta'ala sedangkan kalam Allah Ta'ala kamal, sempurna, tapi dia tinggalkan wala yu'awwilu kalam al-bashar ma'a naqsihi wa ajzihi. Tapi dia tak mau takwil kalam bashar, sedangkan manusia ni sebenarnya yang perlu lebih kepada takwil. Sebab apa? Sebab dia lemah. Sebab dia lemah yang perlu kepada takwil. Kalam tadi dia perlu takwil. Kemungkinan bukan dia bermaksud macam tu, kemungkinan bukan dia bermaksud macam ni, sekian-sekian begitu. Faham? Itu maksudnya. Fafham dzalik, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu. Kalam ni kalam yang muhim, untuk dipaham oleh kita semua. Lepas tu kalau tengok guru kita melakukan perbuatan, ni guru yang macam mana? Tapi kalam-kalam ni takut diguna pula oleh sebahagian orang yang mengaku sebagai guru sedangkan dia tidak ditarbiyah oleh mana-mana guru. Dia tak pernah ditarbiyah oleh para masyayikh, dia tidak pernah mengikuti jalannya para masyayikh, dan dia tidak pernah ditunjukkan oleh para gurunya sebagai guru. Kemudian dia mengintisab dirinya sebagai guru. Maka ni akan jadi masalah, nanti dia akan mendakwa-dakwi dan dia buat apa saja kemudian suruh murid dia takwil. Ni salah ni. Lepas tu ni kena baca Mawazin Al-Qasirin. Kalau baca Mawazin Al-Qasirin ni karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani, tak ada seorang layak jadi guru sekarang. Tak ada seorang. Ajib, habis terus semua guru. Habis, tak ada apa. Dalam Mawazin Al-Qasirin. Mawazin Al-Qasirin maksudnya apa dia? Timbangan kepada orang-orang yang qasir. Orang-orang yang rendah kedudukannya. Orang-orang yang kurang kedudukannya. Baca balik kitab-kitab ni, jadi terus tak tahu nak buat apa. Ya. Fama ya'jizu an zalika illa qalilut tawfiq aw adimuh. Tidaklah seorang tadi mampu untuk mentakwil kalam gurunya ataupun bersabar dengan perkara tersebut. Yang bersabar dengan kerasnya guru dan seumpamanya, illa qalilut tawfiq, melainkan karena sedikitnya taufik yang diberi oleh Allah kepada dirinya, aw adimut taufiq, atau tidak ada taufik terus. Karena itu dia tidak mampu untuk nak bertahan dengan perkara tadi. Moga-moga kita semua menjadi murid yang beradab. Amin ya rabbal alamin. Bukan murid di santri sahaja ni, bukan santri saja. Murid yang ada di Matis, murid yang ada di mana madrasah sekalipun, hatta guru sekalipun, dia adalah murid kepada gurunya sebelum ni. Dan tidak ada istilah bekas murid. Walaupun saya di Zawiyah
sebagai guru. Tapi saya adalah murid kepada para guru saya. Faham? فَمَا يَعْجِزُ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا قَلِيلُ التَّوْفِيقِ أَوْ عَدِيمُهُ وَإِذَا جَفَاهُ الشَّيْخُ. Kalau gurunya berkeras dengannya, ibtada'a huwa bil-i'tizari ila syekh. Hendaklah dia memohon keampunan daripada gurunya. Kalau guru marah pada ketika atau gurunya keras, dia yang kena minta ampun. Wa azhara anna adh-dhanba lahu, dan dia menzahirkan bahawa dosa itu adalah daripada dia. Kesalahan itu daripada dia. Wal 'ataba 'alaihi, dan kesilapan dan kecelaan tadi ke atasnya. Wa dzalika anfa'u lahu fil akhirati wad dunya, maka itu akan lebih bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Akhirat dan dunianya, kenapa didahulukan akhirat? Li'annahu asyraf. Wa anqa liqalbi syaikhihi lahu, dan ini akan menyebabkan gurunya akan rasa redha dengannya, rasa tenang dengannya. Anqa liqalbi syaikhihi lahu. Tamam? Wa qad qalu, disebutkan oleh para ulama, man lam yasbir ala dhulli ta'allumi baqiya umruhu fi amayatil jahalah. Sesiapa yang tidak bersabar dengan kerendahan, kehinaan ketika belajar, maka akan kekal umurnya. Baqiya umuruhu tu. Dah lah, minta maaf, umurahu. Baqiya huwa. Fa'ilnya huwa. Tamam? Yani baqiya huwa umurahu. Kekal dia tu pada umurnya, akan umurnya fi amayatil jahalah. Fi amayati al-jahalah. Dalam keadaan apa? Kebutaan, kejahilan. Tamam. Wa man sabara alaihi. Yang umur di sini boleh baca dengan 3 bacaan. Boleh baca dengan umur, boleh baca dengan umr, boleh baca dengan amr. Atau ada sumpah dibaca la amri, dibaca la amri, demi umurku. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya. Sesiapa yang sabar alaihi, yakni ala dhulli ta'allum, dengan kerendahan, kehinaan ketika belajar, maka ala amruhu ila izzil akhirah wad dunya, maka keadaan dia akan mencapai kepada keagungan dan kemuliaan di akhirat dan di dunia. Wa minhu, dan di antaranya pada al-atharul masyhuru an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Diceritakan tentang athar ni sebagai penguat kepada perkataan ini. Apa dia? Kalam Sayyidina Ibnu Abbas yang masyhur, zalaltu taliban fa'azaztu matluba. Zalaltu taliban fa'azaztu matluba. Dalam riwayat sebut zalaltu taliban fa'uzziztu matluba. Aku terhina ketika belajar. Sebagai pelajar aku terhina. Fa'azaztu matluban, dan aku menjadi mulia ketika mana dituntut. Atau fa'uzziztu matluban, aku dimuliakan ketika dituntut. Tamam. Jadi 2 maksudnya setakat tu. Baik. Faslun fil hirsi 'ala al-'ilm, insya-Allah kita akan bacakan pada perbahasan yang akan datang. Cuma ada sebahagian riwayat dalam kitab Syekh Muhammad Hajjar ditambah waqad ahsana man qala, sebelum masuknya bab faslun fi hirsi 'ala al-'ilmi, ya ada disebut waqad ahsana man qala man lam yadhuq ta'ma al-mazallati sa'atan qata'a az-zamana bi asrihi madhlula. Man lam yadhuq ta'ma al-mazallati sa'atan. Tamam? Bukan man lam yadhuq la adri. Kata apa ni Syekh Asy-Syahrimi Al-Juhuri, kan? Atau kama qala qabla dukhul zawiyah. Man lam yadhuq la adri. Siapa tak rasa, aku tak tahu. Tak ada kaitan. Man lam yadhuq ta'mal mazallati sa'atan. Siapa yang tidak merasai rasanya kehinaan sesaat. Yang ini ketika apa? Ketika belajar. Qata'az zamana bi asrihi madhlula. Maka dia akan bertemu ataupun menempuhkan tempoh masanya seluruhnya dalam keadaan yang terhina.
Kena tempuhkan dulu masa kita ni dengan kehinaan waktu ketika belajar, maka kamu akan mendapatkan kemuliaan ketika mana kamu dituntut kelak nanti insya-Allah taala. Tapi jangan niat yang tu. Niat kerana Allah Taala, bukan niat kerana fa'azaztu matluba, fa'uzziztu matluba. La, jangan niat macam tu. Niat kerana Allah. Insya-Allah Allah Taala akan muliakan, tidak di dunia, di akhirat nanti. Insya-Allah dimuliakan Allah Taala. Jadi setakat tu dulu kita baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.